Sejam bersama Mira, banyak perkongsian menarik pada tahun 2021. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Luna, biar abah hadapi Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Tahun Baru 2021. Jangan lupakan sejarah pada tahun 2020 kerana pasti banyak kenangan manis dan pahit yang tidak boleh dilupakan. Tetapi, tinggalkan seketika tahun itu kerana tahun ini Nona membawakan pelbagai pembaharuan dan informatif yang menarik serta segmen baru untuk tontonan semua. Hari Minggu ini hari yang cukup istimewa. Mira berada di KL Bird Park ataupun Taman Burung Kuala Lumpur yang merupakan lokasi pelancongan yang cukup popular di negara ini. Rasanya jarang sekali Mira ke sini. Pastinya peluang seperti ini adalah peluang untuk Mira berkongsi informasi dengan penonton setia Nona. Terima kasih kepada KL Bird Park kerana sudi menerima kunjungan kami. Lembaran tahun 2021, karya fashion Datuk Sri Bernard Chandran. 30 tahun di dalam industri, beliau terus disegani di dalam dan luar negara. Exhibition ni is not my first exhibition tetapi my fourth exhibition. Masyarakat kita nak datang tengok ni dapat sedikit of about me from 30 years of career saya lah. Bangkit daripada kesukaran hidup, wanita hebat ini cukup berbangga dengan kejayaan yang dikecapi hari ini. Dari Korea Selatan, bakat memasaknya diterjemahkan dengan hidangan menu sihat dan berkhasiat. Membuka tirai trend atau gaya fashion daripada pelbagai sudut. Mengenali figura hebat ini di dalam industri fashion tanah air, nama Datuk Bernard Chandran sebaris dengan peringkat fashion antarabangsa. Beliau mengukir sejarah apabila mengumpulkan lebih daripada 50 koleksinya di dalam sebuah pameran fashion yang diilhamkan hasil usaha daripada 30 tahun pengalamannya di dalam industri ini. Apakah impak terbesar di dalam diri Datuk Bernard Chandran sehingga ke hari ini masih lagi hebat dengan koleksinya? Kita bersama dengan Datuk Bernard Chandran di sebalik trend yang dibawa. Melihat kejayaan demi kejayaan yang dicipta, kehebatan pereka fashion terkenal, Datuk Sri Bernard Chandran tidak dapat disangka lagi. Selain menjadi platform terbaik kepada pereka baru, pameran Dreams and Reality ini juga merupakan pameran keempat beliau khas buat mereka yang sentiasa meminati dan menyokong hasil kerja tangannya. Exhibition ni is not my first exhibition tetapi my fourth exhibition. It's an overview. So untuk masyarakat kita nak datang tengok ni dapat sedikit of about me from 30 years of career saya lah. Mula berkecimpung di dalam industri sejak berumur 18 tahun, pameran yang berlangsung sehingga pertengahan bulan Januari ini menampilkan 17 tajuk mengenai kisah perjalanannya sepanjang bergelar pereka fashion. This section I call it nostalgia. You can see a style I put it seperti kat sini. Ini memang baju-baju saya yang buat masa saya 18 tahun. And this is the baju sebelum saya pergi Paris untuk practice. So these are the outfits saya buat dan I still keep the baju very nicely. And my wife and her friend helped me to buat my portfolio. They took the picture for me. Barangan lama yang digunakan sewaktu mula-mula menapak juga masih disimpan rapi dan menjadi bukti hasil usaha keras beliau selama hampir 30 tahun berkecimpung di dalam industri. This space is much replica my studios currently lah sekarang ya. Saya kerja, books are very important, knowledge. All tengok kat putih-putih, baju putih tu semua memang contoh sahaja baju. I always sebelum buat sesuatu design tu, I suka drape dulu. Dari segi teknik jahit dan beading, belum memotong baju yang exactly. Beliau juga terpilih menjadi salah seorang pereka fashion dari Malaysia untuk memperagakan rekaannya di hadapan Duchess of Cambridge, Kate Middleton yang berlangsung di Istana Buckingham. Memakai kain tenunan songket dan juga kerawang berteknik di leather dan juga ilham knitting with lurex, very oriental motif lah.
Seorang yang sentiasa mementingkan ilmu, proses pembelajaran harus sentiasa dilakukan bagi menambah baik kualiti dan hasil seni rekaannya. So dari satu yang paling penting sekali, one of the season after Fashion Week di Paris, saya pergi ke Paris look for Madame Gray punya assistant, Madame Pico, mengajar saya teknik drapings. You can see it's a very important and refined teknik yang saya belajar dengan mereka. Daripada teknik-teknik seperti memakai ribbons ke, dan juga ada seperti kain yang tenun. I ask for plain tenun, kita airbrushkan, it's a motif-motif lace, looks like a porcelain. Dan juga just a piping, a simple piping yang jahit tepi untuk kain tu, I put it into put them together, mendapatkan satu ilham yang baru untuk membuat sulaman untuk jaket. Selain mengetengahkan rekaan yang berbeza, beliau juga tampil dengan idea-idea baru dan kreatif buat mereka yang berani, khususnya penggemar fashion tanah air dari seluruh negara. Dari basic, jaket basic tadi tu, I updated kan. Sekarang store ni akan memberi all the men can experiment different texture, dari sulam, dari sportswear akan make into a tailoring. I want men's are actually ready sekarang untuk memakai fashion, apa jenis fashion also. So we also ready for them. Koleksi yang dihasilkan pada tahun 2008 adalah titik lonjakan, bukan sahaja di dalam karier, malah rekaan ini juga turut membawa namanya dikenali secara global. This is collection spring summer dengan winter yang first time I really do what I feel like masa di Europe. So when I really do what I feel, listen to my inner voice, then you go dapat semua tumpuan dan perhatian daripada all the international rock star. Lebih istimewa, koleksi Bernard Chandran turut mendapat perhatian daripada selebriti Hollywood terkenal seperti Lady Gaga, Estelle dan ramai lagi. Meskipun sering menjadikan negara Eropah sebagai gelanggang bagi mempersembahkan koleksi fashion tahunan, Datuk Seri Bernard Chandran tidak pernah lupa asal-usulnya. Malah, beliau banyak menghasilkan rekaan khas melambangkan ciri-ciri rakyat Malaysia. Seperti durian kat sini, kerawang, mangosteen, diamond, durian besar, basket-basket yang makcik-makcik craft, ikan kembung kat situ. Because I go to international, I want to bring our local element. Beliau sendiri tidak pernah gagal menghasilkan rekaan lengkap untuk pelbagai musim. Segala susun atur dan perancangan yang kukuh perlu dilakukan agar mempunyai masa terluang bersama keluarga. Anytime family saya ada any plan ke occasion, dia orang tell me masa tu, I will work around it. So I had movie with them. I had time duduk dengan dia, bukan saja masa COVID ke atau tidak COVID. I memang planned it dari on my head. So dengan isteri saya ke dengan anak saya, memang saya selalu ada masa lah. This very interesting collection. Dari year 2000, kita semua very inspired by Bollywood. Rock Jardozi. Jardozi itu the wire work. Sulaman yang di Mumbai, very nicely made in India. So I use that technique dan juga use warna-warna very Indian inspiration, tetapi I memakai pattern Victorian corset. Tidak lokek berkongsi ilmu, beliau juga berharap setiap rekaan yang dihasilkan mampu memberi inspirasi sekaligus membina komuniti fashion yang lebih dinamik dan berdaya saing. So I think integrity is very important. Setiap pagi kita bangun, kita nak buat sesuatu yang baru dan looking forward something new and create. So ada orang creator, ada orang trend follower. So of course being a creator is a total different world. You are confident. So conversation lain. Orang yang copycat lain. So it's what you want to choose. Selain harus bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, persediaan daripada segi mental dan fizikal serta keuangan kukuh juga penting agar mampu bertahan di dalam arena fashion. Everything got high and low. Masa high tu, we have to save ke, ada dia punya financially, mentally ke, the whole planning we kena have to be strong. So we know anything happen, we still boleh tahan. Beliau juga berharap pameran yang berlangsung di Fahrenheit 88 Kuala Lumpur ini dapat menarik lebih ramai peminat fashion, terutama penggiat industri fashion yang baru. Dengan segala bentuk prosedur dan norma baharu, apa jua majlis yang dilakukan perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sana sini membawakan pelbagai informasi terkini dan semasa untuk tontonan bersama. Apa yang menarik? Sama-sama kita saksikan.
Anugerah Pengiktirafan Nona Superwoman Award 2020, anjuran majalah wanita berprestij Nona, diadakan buat julung-julung kalinya bagi meraihkan kejayaan dan memperkasakan golongan wanita. Majlis bertemakan New Normal Glam ini menyaksikan 47 anugerah individu diberikan kepada golongan VVIP, selebriti dan usahawan tempatan sebagai tanda penghargaan terhadap pencapaian yang dirangkul. Anugerah Nona Superwoman 2020. Pada majlis ini juga, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah diraihkan selaku penerima anugerah utama. Turut hadir adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Muhammad Harun sekaligus merasmikan majlis penuh gilang gemilang ini. Anggun dengan mengenakan busana rekaan Rizman Ruzaini, pengacara Nona Mira Filzah turut melakar sejarah apabila dia dinobatkan sebagai penerima anugerah Nona Influencer Award 2020. Antara yang mencuri tumpuan juga adalah penerima Nona Best Charity Award. Dalam hidup ni kita haruslah berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Fastabiqul khairat, iaitu kita hendaklah membuat kebajikan. Jadi bagi saya tidak semestinya kita kena menginfakkan harta kita dari segi harta, benda dan wang ringgit. Kita juga boleh memberi infak dari segi kelebihan yang ada pada diri kita. Selain memberi manfaat bersama, ia juga secara tidak langsung menjadi platform terbaik untuk bertukar pandangan dan berkongsi idea perniagaan. Saya rasa masa untuk bersama dengan family dan bisnes tu tak ada masalah pun sebab kita ada masa sendiri. Kita tak terikat dengan waktu bekerja. Bila pergi kerja, pergi office pun kita boleh bawa anak. So tak ada masalah pun sebenarnya bagi saya. Dengan pematuhan SOP, malam pengiktirafan ini turut diserikan dengan persembahan nyanyian artis terkenal tanah air, Nurin Aziz. Semua wanita yang tengah menonton ni, yakinlah anda boleh berjaya. Kejayaan itu berhak untuk semua orang. Kejayaan bukan milik orang yang tertentu saja, tetapi kejayaan untuk anda semua. Asalkan anda ada keinginan dan tindakan dan mimpi yang kuat dan ambil peluang yang ada depan mata untuk berniaga. Wanita yang hebat dinilai daripada segi keupayaan dan kemampuan berfikir di samping kecekapan mereka mengendalikan pelbagai perkara. Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat berbesar hati bila diangkat dan berdiri sebaris dengan tokoh-tokoh wanita yang sangat hebat pada malam ni. Saya rasa berbesar hatilah dan terima kasih kepada Nona di atas penghargaan ini dan harapnya saya dapat memberi sedikit sebanyak inspirasi kepada anda kat luar sana. Semoga kejayaan golongan wanita di dalam setiap bidang yang dicuburi membangkitkan rasa semangat dan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan kepada keluarga dan juga negara. Nona, nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona, nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona pada tahun 2021 memaparkan kejayaan-kejayaan wanita di dalam pelbagai bidang. Kejayaan ini menjadi inspirasi wanita di luar sana untuk membuka mata, membentuk kehidupan yang lebih sempurna bersama keluarga. Tangan yang menghayun buayan dapat menggoncang dunia. Pepatah ini sering kita dengar tentang kehebatan seorang wanita yang bukan sahaja di rumah tetapi juga dapat membentuk ekonomi negara dan juga keluarga. Apa sahaja bidang yang diterokai, pasti ada wanita di sebaliknya. Siapakah wanita hebat di dalam episod pertama minggu ini? Sama-sama kita berkenalan dengannya. Beliau antara wanita hebat yang mempelopori bidang perniagaan kapal layar, hartanah tas tangan dan batu permata mewah. Hai,
bersama saya, Datuk Sri Rozita Ramlan, di dalam Inspirasi Wanita Nona minggu ini. Datuk Sri Rozita Ramlan, 44 tahun, nama yang tidak asing lagi di dalam dunia konglomerat di Malaysia. Namun di sebalik semua ini, ia bukanlah satu perjalanan yang mudah. Sebelum ni, saya tak pernah ke Kuala Lumpur langsung. Saya datang ke KL. Umur saya masa tu 18 tahun untuk belajar. Itulah adalah kali pertama saya keluar dari kampung. Dan sebelum ni saya bekerja di bank, ya, Citibank sebagai penasihat keuangan. Dan saya bekerja di sana selama 10 tahun. Dan kemudian saya menjalankan perniagaan saya sendirilah. Atas minat dan kecintaannya terhadap dunia lautan, beliau dan suami, Datuk Muhammad Omar Mustafa, mengusahakan syarikat pengedar kapal layar mewah di bawah jenama Azimut. Perusahaan ini turut menyediakan perkhidmatan rekaan dalaman kapal layar khusus buat pelanggan yang menginginkan sesuatu yang eksklusif dan bercitarasa mewah. Saya sebenarnya start menjual sejak umur 9 tahun kot. Sebab arwah mak saya ni rajin buat bisnes daripada rumah. Sebab dia suri rumah sepenuh masa. So dia nak tolong ayah untuk dapatkan orang kata income yang lebih. Dan kami adik-beradik buatlah segala-galanya daripada kacang pedas lah, keripik-keripik pisang lah daripada rumah. Kita pack-packkan kecil-kecil. Lepas tu jual kat sekolah. Kain lah, kain batik. Dan daripada situ saya datang ke sini pada pendapat yang sama. Maksudnya, bila saya datang sini di Kuala Lumpur ni, saya terkejut sebab masa kita duduk di kampung, segalanya ada kiri kanan. Maksudnya, saya tak pernah, kita bela ayam kita sendiri, kita ada lembu kita sendiri, kita ada sayur-sayuran dan bahan-bahan kita sendiri. Apa yang kita panggil self-sufficient. Selepas balik daripada kerja bank, saya jual chicken wing barbecue. Kepak ayam kepak ayam. Buka kedai stall je, kecil-kecil di Bukit Manjalara. Dan dari situlah saya dapat wang yang lebih kerana masa tu gaji saya cuma RM900 je. Saya punya income untuk berniaga pada waktu tu melebihi daripada apa yang gaji saya dapat di bank. Anak sulung daripada 4 orang adik-beradik perempuan ini sememangnya menjadi tunggak dan sahabat terbaik untuk keluarga. Selain menggemari aktiviti fizikal, mereka turut berkongsi minat yang sama iaitu memasak dan mencuba resepi baru. Secara tidak langsung membantu mengurangkan tekanannya bergelar ahli perniagaan. I think orang kata struggle tu still continue. Sebagai orang yang berniaga, kita memang tak ada berada di satu tempat yang selesa sebenarnya. Tempat kita sentiasa tak selesa kerana setiap bulan kita kena fikirkan income. Setiap bulan kena fikirkan macam staff nak dibayar. Setiap bulan kita kena cari wang lah. Macam mana kita mencari macam dulu. Mungkin dulu wang yang kita cari itu banyak tu kita boleh bayar. Banyak ni je kita punya kehidupan. Tapi sekarang ni dengan kalau you dah macam ni lah orang kata kalau besar, periuk nasi besar lagi kerak dia kan. Beliau sentiasa mencari peluang melebarkan sayap perniagaan. Pengasas kepada kabinet Privé iaitu butik eksklusif barangan kemas Intan Permata dan juga tas tangan berjenama antarabangsa yang direka khas mengikut tempahan pelanggan. Gemar memberi kembali kepada masyarakat, beliau sering berkongsi ilmu perniagaan kepada yang memerlukan. Bagi saya, kita diletakkan Tuhan pada satu tempat tu, ada matlamat dia ataupun ada kewajipan yang kita kena buat. Kalau you kaya, you kena ada kewajipan you. Kalau you macam bayar zakat contohnya, kalau you ada ilmu, you kena share sebab perkongsian ilmu tu adalah salah satu yang sangat berharga dan sangat mudah untuk kita buat. Kejayaan yang dikecapi tidak membuatkan beliau alpa di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang anak, isteri dan juga ibu. Anak jati dari Senggarang Batu Pahat Johor ini begitu menghargai sokongan daripada ahli keluarga yang sentiasa bersamanya ketika susah mahupun senang. Masa untuk anak dan masa untuk suami juga, saya
masukkan sekali seperti masa waktu saya bekerja juga. Jadinya bagi saya, kasih sayang tak perlu dilahirkan dengan harta benda. Kerana mungkin saya dilahirkan dengan penuh kasih sayang tanpa harta benda kan. Jadinya kita dah dibesarkan macam tu. Bukannya setiap tahun kita dapat baju raya ke ataupun kasut baru ke, tak ada. Tapi satu perkara yang arwah mak saya ajar dan saya ikut sampai sekarang adalah perkongsian kasih sayang melalui makanan. Memang saya masak hari-hari untuk suami dan anak-anak. Saya cuba juga untuk makan sama-sama. Kalau saya sibuk satu hari, 2-3 hari, hari keempat saya wajib mesti akan ada di rumah. Dan separuh hari itu mesti untuk mereka. Mewarisi bakat memasak daripada arwah ibunya dan meminati bidang yang sama, beliau menjadikan hobinya ini sebagai sumber perniagaan. Pes masakan yang dihasilkan ini dapat membantu ramai wanita terutama golongan suri rumah dan ibu tunggal untuk menjana pendapatan. Lebih istimewa, hampir saban tahun beliau berkongsi keseronokan bersama anak-anak yatim dengan melakukan aktiviti memasak. Pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang diterima membuktikan wanita juga boleh berjaya. Saya rasa wanita moden pada waktu ini kena faham bahawasanya kita memang perempuan yang memerlukan suami ataupun memerlukan seseorang untuk support kehidupan kita. Akan tetapi dalam pada masa yang sama, sekiranya kita boleh support kehidupan kita sendiri, why not? Ya? Dan juga membantu suami dalam pada masa yang sama. Itu zakat. Dan juga wanita sekarang ni kebanyakannya memang berpendidikan tinggi, berpengetahuan, orang kata banyak network, banyak berkawan. Akan tetapi pilih masyarakat ataupun kawan atau teman yang betul yang boleh membawa kita lebih jauh ke hadapan. Memiliki personaliti yang menyenangkan dan ceria, Datuk Seri Rosita begitu disegani oleh rakan-rakannya. Beliau pasti memberi sedikit ruang untuk bersantai bersama mereka dan mempelajari sesuatu yang baru. Baginya, kehidupan ini harus seimbang antara kerjaya dan kehidupan. Wanita yang hebat adalah wanita yang ikhlas. Ikhlas dalam segala apa pun yang dilakukan. Ikhlas masa dia bekerja. Ikhlas dan jujurlah ya, masa dia bekerja. Ikhlas bila dia di rumah. Ikhlas bila dia berkawan. Ya. So kalau wanita yang ikhlas ni, saya rasa dialah yang paling terbaik dalam dunia. Harapan saya, semoga semua wanita di luar sana pada tahun 2021 ni dapat membimbing keluarga kita kepada tempat yang lebih baik. Kita sendiri dapat pergi ke tempat yang lebih baik daripada mana kita di tahun 2020. Dan saya doakan semua berjaya dan saya doakan semua sihat. Saya ucapkan kepada wanita-wanita di luar sana, selamat tahun baru dan semoga tahun 2021 ini membawa kebahagiaan, kejayaan kepada semua wanita dan juga kepada semua kaum keluarga. Selamat tahun baru. Setiap kesukaran di dalam kehidupan pasti akan terselit hikmah yang indah di sebaliknya. Keberanian untuk keluar daripada zon selesa harus diiringi usaha dan doa agar setiap yang diimpikan menjadi satu kejayaan yang dapat mengubah nasib diri. Lembaran 2021 adalah perjalanan baru buat semua. Pelbagai aktiviti menarik yang dapat kita lihat di sini, sekurang-kurangnya kita dapat melihat pelbagai jenis burung yang dapat menenangkan minda dan menyihatkan tubuh badan. Relax sekejap mencari destinasi atau lokasi pelancongan yang menarik untuk bersama seisi keluarga. Biar nak jalan dulu kat sini seketika, jom relax sekejap. Melangkah masuk ke pintu utama, kicauan burung yang terbang bebas bersama bunyi deruan air terjun buatan yang tenang menyambut kedatangan pengunjung tempatan dan juga luar negara. Taman Burung Kuala Lumpur begitu popular dengan keunikan faunanya selain faktor lokasi yang strategik dan mesra pengunjung.
Dibuka kepada umum sejak tahun 1991, tempat penginapan lebih 3,000 burung ini dibina di atas tanah berkeluasan 21 ekar. Menariknya, kira-kira 60% burung yang terdapat di sini berasal dari negara lain, manakala bakinya adalah spesies tempatan. Selain dapat melihat dan berinteraksi dengan unggas-unggas ini pada jarak yang lebih dekat, telatah dan aksi burung-burung yang mencuit hati menjadikan ia lokasi yang wajib dikunjungi seisi keluarga. Kaya dengan habitat flora dan fauna, Taman Burung Kuala Lumpur ini juga merupakan sumber pembelajaran yang berinformatif, terutama kepada kanak-kanak. Kawasan sangkar burung yang diperbuat di dalam hutan hujan tiruan ini masih terpelihara khazanah alamnya dengan kehijauan semula jadi. Dengan pemantauan SOP yang ketat, Taman Burung Kuala Lumpur menjadi tumpuan untuk rileks sekejap di samping mengeratkan hubungan kekeluargaan. Bercuti dan mengunjungi tempat-tempat pelancongan di Malaysia sahaja sudah cukup menyeronokkan. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Seronok sangat berada di Taman Burung Kuala Lumpur ini. Sekali-sekala bolehlah datang ke sini bersama keluarga, mengeratkan lagi silaturahim di samping menambah pengetahuan. Aktiviti rekreasi seperti ini boleh menjadi amalan gaya hidup sihat di samping pemakanan yang seimbang. Bercakap mengenai pemakanan yang seimbang, masyarakat kita tidak kira lelaki maupun wanita begitu menitik beratkan penjagaan kesihatan. Air Tangan menyajikan hidangan sihat yang sesuai untuk pelbagai golongan usia. Air Tangan berkongsi resepi baru dan mengolah cita rasa yang sedia ada. Qayyum Irwanzi Alwi pernah berkhidmat sebagai seorang chef di salah sebuah restoran halal di Korea Selatan selama 3 tahun. Kini dia kembali ke Malaysia dan mengusahakan perniagaannya sendiri. Annyeonghaseyo, Assalamualaikum. Hai, saya Chef Penim Qayyum Irwanzi daripada Chef Penim's Kitchen dan saya pasti ramai yang berazam nak kuruskan. Jangan risau, anda boleh makan makanan sihat dengan cara yang cukup mudah, senang dan sekejap saja. Menu pertama kita hari ini yang pasti kecil ralio yang mengikat hati mak mertua anda nanti, iaitu salmon aglio olio bunga kantan. Dan inilah bahan-bahannya. Irisan bunga kantan, daun kesum, cendawan shiitake, bawang putih dan bawang Holland yang telah didadu halus, serbuk perasa, serbuk lada hitam, salmon, spaghetti yang telah direbus dan minyak zaitun. Pertama sekali panaskan kuali kita dan tambahkan sedikit minyak zaitun. Masukkan bawang putih dan bawang Holland, tumis sehingga naik bau. Dan seterusnya masukkan cendawan shiitake, taburkan je. Umpama menabur kasih sayang kepada kasih anda, gitu kan. Siram yang nak kurus tahun ni, jangan risau. Kita sama-sama berazam kurus untuk tahun 2021. Masukkan pula bunga kantan dan daun kesum, kacau sehingga garing. Teruskan mengacau. Tanpa membuang masa, kita masukkan pasta spaghetti yang telah direbus. Tipsnya, kalau anda memang nak betul-betul kurus, on diet, pakai segenggam je. Tapi untuk hari ini, nak makan ramai kan, saya gunakan 200 gram pasta spaghetti. Campakkan je. Masukkan air bagi mengelakkan spaghetti menjadi kering. Kemudian taburkan sedikit lada hitam. Dan akhir sekali, kita just hiaskan pasta kita di atas pinggan. Letak dan pusingkan. Dan orang kita, yang ramai tak makan salmon sebab mereka tak makan salmon yang mentah. Tapi hari ini, untuk lebih sihat, kita masak grill salmon kita supaya komplement dengan pasta kita. Salmon ni dah masin dah, jangan perasakan dengan garam. Sekarang tambahkan black pepper sahaja. Macam tu. Lepas tu, kita panaskan kuali. Kita grillkan
2,5 minit setiap side. Kita terbalikkan salmon kita, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Betapa garingnya isi dia. Kulit pun crispy. Sudah siap salmon kita. Dah tuang aja atas pasta kita. Dan menu kita seterusnya yang kedua untuk melengkapi rasa pedas-pedas tadi kan. Sudah nak ayam sedap tapi still sihat kan. Inilah dia menu kedua kita, iaitu kelapa mocktail khas untuk anda. Bahan-bahannya cukup mudah. Kita ada air kelapa muda tanpa gula, ais batu yang telah dihancurkan macam hati yang dah dihancurkan, dan juga kita ada timun, limau nipis dan daun pudina. Hiris halus, timun dan limau nipis. Yang terakhir sekali daun pudina pun sama, gulung-gulungkan dan potonglah halus-halus. Masukkan ke semua bahan hirisan tadi ke dalam cawan yang berisi ais. Akhir sekali, masukkan air kelapa muda kita. Pastikan anda menggunakan air kelapa muda sebab rasanya sangat manis tanpa gula tambahan. Dah siap. Inilah dia 2 menu sihat kita pada minggu ini. Dan jangan lupa untuk episod akan datang, menu sihat yang seterusnya pula. Selamat mencuba. Ada perkongsian yang menarik daripada mereka yang arif tentang ilmu dan pengetahuan yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan kita. Nur menerangi diri dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lontarkan juga adalah cerminan diri kita. Jadi, sentiasa berfikir dan bercakap tentang perkara yang baik-baik sahaja. Menghiasi episod pertama di dalam segmen Nur ini, Ustazah Muzayanah Abdullah mempunyai perkongsian menarik, wanita hebat tanpa keluh kesah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton rancangan Nona? Kita berada dalam segmen Nur. Masya Allah. Didoakan semua dalam kebaikan. Anda wanita hebat. Syaratnya wanita hebat hidup tanpa keluh kesah. Okay. InsyaAllah, macam mana nak hidup tanpa keluh kesah sedangkan hidup kita ni tak berhenti dengan ujian. Yang namanya hidup memang berpakej siap sedia dengan ujian. Tak nak ada ujian, kena mati dulu. Dah mati baru habis segala ujian. Jadi jadikan ujian ini yang kata Nabi SAW ajaib orang beriman. Masya Allah, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur atas nikmat itu. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Ajaib orang beriman. Okay, insya Allah para penonton yang Ustazah kasihi, kita berubah menjadi wanita hebat. Hiduplah tanpa keluh kesah. Adukan segala-galanya kepada Allah. InsyaAllah bahagia dunia dan akhirat. Wanita hebat tanpa keluh kesah. Apa yang Ustazah nak cuba sampaikan, sebab dalam Quran pun Allah cerita dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, ayat 20. Oh, manusia ni penuh dengan halu'a keluh kesah, penuh dengan jazu'a resah gelisah. Jadi bila kita sebutkan kenapa ya? Sebab dunia ini sebenarnya adalah pendaftaran untuk menuju kampung akhirat. Kalau kita nak menjadi ahli syurga, bukan ketika berdiri di mahsyar itu pendaftarannya, tetapi ketika kita berada di dunia ini. Apapun ujian kita lalui, semuanya itu akan berakhir apabila kita telah pun mati. Sekejap je yang kita rasa lama, sekejap sangat. Tapi yang lama abadan abada, yang kekal selama-lamanya, itulah kehidupan akhirat. Mari kita telusuri sirah kehidupan puteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, itulah Fatimah Az-Zahra. Fatimah macam kita juga, wanita-wanita Malaysia khususnya. Allah sebagai isteri letihnya melayan kerenah suami. Macamlah kita tak ada kerenah kan? Semua kita ada kerenah. Tetapi bagaimana kita mendepani ujian yang Allah hantarkan kepada kita sebagai isteri, sebagai ibu pun punya zuriat, anak-anak nakal macam anak kita juga.
anak walaupun cucu Rasulullah. Nakal di situ maksud ialah keletah kanak-kanak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita, ustazah ubah kepada bahasa kita hari ini supaya kita boleh faham, berpenat lelah, setiap jerih payah, air peluh kita semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mengangkat darjat wanita sebagai isteri, sebagai ibu kepada anak-anak, setiap kerja dalam rumahnya. Apa yang diajarkan kepada Fatimah Az-Zahra? Perbanyakkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ibu-ibu moden jangan marah dulu. Dengan zikir boleh hilang segala keluh kesah ke ustazah? Boleh ke selesai semua kerja hanya dengan berzikir? Jawapannya bila kuat di dalam dengan subhanallah, menyucikan Allah semata-mata. Alhamdulillah, puji Allah. Jangan berkeluh kesah dulu dengan sikap suami dengan anak-anak. Ada ramai di luar sana yang berdoa minta untuk dianugerahi suami, tak punya sampai ke hari ini. Ada yang minta zuriat, macam-macam usaha tapi Allah tak berikan. Pandang dulu mereka sebagai anugerah daripada Allah. Insya-Allah terpinggir segala resah apabila kita mengutamakan Allah. Jadi pandang Fatimah Az-Zahra sebagai satu idola, contoh tauladan yang terbaik. Ayahandanya cakap apa pun, yes, ikut. Sebab apa? Inilah wanita hebat yang menghindarkan diri daripada keluh kesah. Wallahu alam. Berhenti daripada segala keluh kesah, teruskan mengadu kepada Yang Maha Esa dan memohon pertolongannya. Semoga ia boleh dijadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Kehijauan alam semula jadi sememangnya begitu mendamaikan. Tumbuh-tumbuhan yang hidup segar adalah kerana cukup sinaran matahari dan cukup siramannya. Dari dekorasi, segmen ini memaparkan menghias kediaman, dekorasi dalaman, hobi sampingan do it yourself dan segala benda yang cantik di setiap sudut dan ruang. Seperti di Taman Burung Kuala Lumpur ini, setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini bukan sahaja cantik pada pandangan mata tetapi juga menjadi habitat untuk haiwan di sini. Mira percaya setiap penonton Nona pasti mempunyai hobi ataupun passion dalam menghias kediaman. Kongsikan kreativiti anda bersama kami. Daybed atau katil siang antara pilihan perabot yang praktikal untuk digunakan jika mempunyai ruang kediaman yang terhad. Daybed boleh dijadikan sofa pada waktu siang dan ditukar menjadi katil tidur pada waktu malam. Bukan sahaja menjimatkan ruang, malah sesuai untuk mereka yang memerlukan sudut bekerja di rumah. Konsep dia macam mana you nak utilisekan your space. You nak, macam I ada limit. My space is very limited. So, I nak gunakan space I as a working space, at the same time as a sleeping space. Setengah orang dia tak suka katil yang terlalu kecil untuk tidur. Okay, selalunya macam kalau dia ada macam home office ke, or little studio dekat dalam rumah, or at the same time dia macam nak ada some place untuk dia sit or ambil afternoon nap. Selain itu, daybed juga sesuai diletakkan pada bilik tetamu dan perabot ini mudah diubah suai mengikut citarasa kediaman. Kalau bantal tidur yang biasa, dia nampak terlalu macam bantal tidur bila kita arrange dekat kita punya daybed. So kalau you macam add on little detail, macam ada tali kat ujung macam ni, dia nampak ada a little touch of decoration dekat situ. So tak adalah dia nampak macam bantal tidur. Pemilihan frame pula, because kita dah ada big furniture depan ni, so kita boleh ada big frame, tapi bila you breakkan dia tak nampak terlalu massive dekat satu wall tu. Orang selalu cakap kita break the wall. So kita break the wall with the frame ke, break the wall with the painting ke, mirror ke. Now kita break the wall with the tree frame, so dia tak nampak macam one big wall or one big painting lah dekat wall situ. Penggunaan pelbagai jenis bunga-bungaan juga dapat membantu menaikkan seri bilik agar lebih segar dan menarik. Kalau you suka bold colour, go bold. Setengah orang dia boleh go black wall because dia suka black colour.
Tapi cara untuk you play with the wall colour is you kena layer dengan something yang lebih softer, macam soft fabric, soft carpet, or soft furniture, so that dia tak nampak berat kat dalam space you. So when it comes to bold colour wall, so you kena cari something yang tak terlalu pop up tapi dia softkan area tu. Dekorasi setiap ruang sering dikaitkan dengan personaliti pemiliknya, maka kreativiti di dalam menyelahkan ruang kediaman harus bertepatan dengan emosi dan kepribadian diri. For me, kalau I advise, consult my client ke apa-apa, I akan cakap kat dia, just focus on what you like and apa you punya karakter untuk you create your space. Sebenarnya semua orang boleh buat dekor sebab semua orang ada artistic side diorang in term of decoration, in term of interior. Tapi cara untuk you betul-betul tahu macam mana nak dekor, you kena banyak baca sebenarnya. Hiasan dan dekorasi yang cantik pada setiap sudut sebenarnya turut menjadi terapi buat setengah individu. Justru, rumah bukan hanya perlu kemas dan teratur tetapi juga perlu bersih. Terbanglah tinggi seperti burung, namun sesekali jangan lupa untuk tunduk pandang ke bawah. Terima kasih kepada Taman Burung Kuala Lumpur kerana sudi menjadi lokasi pertama kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona. Jika anda mempunyai apa saja pendapat ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Selamat menambut tahun 2021, teruskan menanam azam, menggapai impian dan semoga kita semua peroleh kesejahteraan pada tahun baru ini. Dunia tidak pernah berubah. Namun kita yang perlu mencorakkan kehidupan kita pada hari ini yang menentukan masa depan kita. Sama ada baik atau sebaliknya, teruskan berusaha, doa dan tawakal yang menjadi 3 senjata utama setiap insan di muka bumi ini. Saya Mira Fuzah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran